Mengapa sebenarnya ramai rakyat Malaysia takut dengan jurang sebenar antara Malaysia dan Indonesia hari ini? Bukan sekadar beza mata wang, bukan sekadar beza jumlah penduduk, tetapi jurang kuasa ekonomi, pengaruh serantau, kos hidup, dan masa depan generasi muda. Dalam video ini, Anda akan nampak sendiri angka, fakta, dan realiti yang jarang dibincangkan secara jujur. Dan mungkin, selepas ini, cara Anda melihat Malaysia dan Indonesia akan berubah sepenuhnya. Sebelum kita mula, saya nak tanya satu soalan mudah. Kalau Anda rasa rakyat Malaysia perlu lebih berani melihat realiti dan bukan sekadar hidup dalam selesa, tekan butang suka sekarang. Bukan sebab algoritma semata-mata, tetapi sebab kita perlukan lebih ramai yang sanggup berbincang dengan matang tentang masa depan negara. Tulis di ruangan komen Anda dari Malaysia atau Indonesia, dan apa pandangan jujur Anda. Assalamualaikum, dan mari kita masuk terus kepada isu sebenar. Ramai orang ingat Malaysia jauh lebih ke depan daripada Indonesia. Itu persepsi lama. Ya, dari segi pendapatan per kapita, Malaysia memang lebih tinggi. Data Bank Dunia menunjukkan pendapatan per kapita Malaysia sekitar $11.000 Amerika Serikat hingga $12.000 setahun, manakala Indonesia sekitar $4.500 Amerika Serikat hingga $5.000. Jurangnya besar. Itu fakta. Tetapi disinilah ramai yang berhenti berpikir. Soalannya, adakah pendapatan per kapita sahaja menentukan siapa lebih kuat? Atau ada sesuatu yang lebih besar sedang berlaku? Indonesia hari ini mempunyai lebih 270 juta penduduk. Malaysia sekitar 33 juta. Bayangkan pasaran domestik yang hampir 8 kali ganda lebih besar. Bila Anda ada pasaran besar, syarikat global datang. Pelabur datang. Kilang dibuka. Ekosistem berkembang. Ini bukan teori. Ini sedang berlaku. Lihat sahaja Jakarta dan bandar-bandar utama seperti Surabaya dan Bandung. Ekonomi digital Indonesia antara yang paling pesat berkembang di Asia Tenggara. Nilai ekonomi digital mereka mencecah lebih $80 billion Amerika Syarikat dan dijangka terus meningkat. Malaysia juga berkembang, tetapi skalanya berbeza. Apabila pasaran lebih besar, kesan gandaan juga lebih besar. Sekarang kita masuk kepada kos hidup. Ramai rakyat Malaysia merasakan tekanan. Harga rumah di Kuala Lumpur. Untuk apartmen sederhana di kawasan bandar, harga boleh mencecah RM500.000 ke atas. Sewa bulanan di pusat bandar boleh melebihi RM2.000 untuk unit sederhana. Di Jakarta, walaupun harga juga meningkat, kos sara hidup relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan pendapatan tempatan dan variasi pilihan perumahan yang luas. Tetapi, tunggu dulu. Bukankah gaji di Malaysia lebih tinggi? Ya, tetapi coba fikir, jika gaji Anda RM3.000 hingga RM4.000 sebulan dan sewa sudah RM1.500, baki untuk simpanan tinggal berapa? Tolak minyak, tol, makan, komitmen keluarga. Tekanan itu nyata. Sekarang bandingkan dengan Indonesia yang sedang agresif membina infrastruktur. Proyek pemindahan ibu kota ke Nusantara adalah simbol keyakinan jangka panjang. Mereka berani berpikir 50 tahun ke depan. Malaysia pula. Kita masih bergelut dengan isu politik yang kerap berubah. Dan disinilah timbul rasa takut itu. Bukan takut Indonesia lebih miskin, tetapi takut Indonesia sedang memecut laju sementara Malaysia bergerak perlahan. Mari kita pecahkan kepada beberapa sudut yang lebih jelas. Pertama, kuasa pasaran dan pelaburan asing. Indonesia semakin menjadi tumpuan pelaburan dalam sektor bateri kendaraan elektrik kerana simpanan nikel yang besar. Dunia menuju ke arah EV. Tesla, syarikat China, Korea, semua memerlukan bahan mentah. Indonesia bermain dalam liga bahan mentah strategik. Malaysia pula lebih kepada pemasangan dan perkhidmatan. Penting ya, tetapi tahap kawalan rantaian nilai berbeza. Kedua, demografi. Purata umur rakyat Indonesia lebih muda. Tenaga kerja muda bermaksud potensi produktiviti tinggi. Malaysia juga masih muda,
tetapi kadar penuaan meningkat lebih cepat. Dalam 20 hingga 30 tahun, struktur umur memberi kesan besar kepada ekonomi. Ketiga, skala syarikat tempatan. Indonesia melahirkan beberapa unicorn teknologi seperti Gojek dan Tokopedia sebelum bergabung menjadi GoTo. Nilai syarikat berbilion dolar. Malaysia ada syarikat hebat, tetapi jumlah dan skala berbeza. Bila ekosistem startup besar, ia tarik bakat, pelaburan dan inovasi. Sekarang saya nak tanya Anda. Jika Anda seorang pelabur antara bangsa, dan Anda lihat negara dengan 270 juta penduduk yang sedang membina ibu kota baru, kaya bahan mentah strategik, dan ekonomi digital berkembang pesat, adakah Anda akan abaikan negara itu? Sudah tentu tidak. Tetapi jangan salah faham. Malaysia masih ada kelebihan besar. Infrastruktur kita lebih matang. Sistem kesehatan relatif baik. Jalan raya, lapangan terbang, pelabuhan, semuanya teratur. Ringgit mungkin lemah berbanding dolar Amerika, tetapi kestabilan institusi masih menjadi faktor tarikan. Masalahnya bukan siapa lebih baik hari ini. Masalahnya ialah arah pergerakan. Bayangkan dua pelari, seorang sudah jauh di depan, tetapi mula perlahan. Seorang lagi di belakang, tetapi memecut dengan konsisten. Pada satu titik, jurang itu mengecil. Itulah yang membuatkan ramai rasa tidak selesa. Mari kita sentuh soal mata wang. Ringgit Malaysia beberapa tahun kebelakangan ini mengalami tekanan berbanding dolar Amerika. Rupiah Indonesia juga tidak kebal, tetapi Indonesia berjaya mengekalkan kestabilan relatif melalui dasar monetari yang berhati-hati dan rizab yang kukuh. Perbezaan kecil dalam kestabilan boleh memberi kesan besar kepada keyakinan pelabur. Sekarang kita masuk kepada isu yang lebih sensitif, mentality. Ramai rakyat Malaysia membesar dengan naratif bahwa kita lebih maju daripada Indonesia. Dari segi sejarah, memang ada tempoh di mana jurangnya jelas, tetapi dunia berubah pantas. Apabila naratif lama tidak lagi selari dengan data semasa, timbul penolakan. Kita tak selesa, kita pertahankan ego. Tetapi realiti ekonomi tidak peduli tentang ego. Anda mungkin perasan semakin ramai rakyat Indonesia berjaya di pentas global. Atlet, usahawan, pempengaruh digital. Populasi besar bermaksud kebarangkalian melahirkan bakat bertaraf dunia juga lebih tinggi. Statistik mudah, lebih ramai orang, lebih banyak kemungkinan. Namun begitu, Malaysia tidak ketinggalan sepenuhnya. Kita masih antara ekonomi teratas di Asia Tenggara dari segi pendapatan per kapita. Kadar kemiskinan tegar relatif rendah. Akses pendidikan luas. Jadi mengapa perlu takut? Kerana ketakutan selalunya datang apabila kita nampak perubahan, tetapi tidak pasti bagaimana untuk menyesuaikan diri. Sekarang saya nak tutup satu loop yang saya buka tadi. Ingat tentang pendapatan per kapita? Angka itu tinggi di Malaysia kerana populasi kecil dan ekonomi sederhana besar. Tetapi, jika Indonesia terus berkembang 5 hingga 6% setahun secara konsisten dengan populasi besar, jurang itu akan semakin mengecil dalam jangka panjang. Dan bila jurang mengecil, persepsi kuasa serantau juga berubah. Bayangkan 10 hingga 20 tahun akan datang. Jika ekonomi Indonesia menjadi antara 10 terbesar dunia dari segi KDNK keseluruhan, suara mereka di peringkat global akan lebih kuat. Malaysia perlu bermain strategi yang lebih bijak untuk kekal relevan. Adakah ini bermakna Malaysia akan jatuh? Tidak, tetapi ia bermakna persaingan semakin sengit. Dan disinilah mesej penting untuk Anda. Takut tidak menyelesaikan apa-apa. Menafikan realiti juga tidak membantu. Apa yang membantu ialah kesedaran. Jika Anda usahawan, fikirkan pasaran Indonesia sebagai peluang, bukan ancaman. Jika Anda pelajar, fahami bahwa kemahiran global lebih penting daripada sekadar bergantung pada pasaran tempatan. Jika Anda pekerja, saya tingkatkan nilai diri supaya Anda kompetitif di peringkat serantau. Kita hidup di Asia Tenggara yang semakin terhubung. Sempadan ekonomi semakin kabur. Soalnya bukan Malaysia lawan Indonesia. Soalnya
Siapa lebih cepat menyesuaikan diri dengan perubahan global? Jadi, mengapa ramai rakyat Malaysia takut dengan jurang sebenar antara Malaysia dan Indonesia hari ini? Kerana jurang itu tidak lagi satu arah. Ia semakin kompleks. Ada ruang di mana Malaysia masih mendahului. Ada ruang di mana Indonesia sedang mengejar dengan laju. Kesimpulannya mudah. Pertama, jangan bergantung pada naratif lama. Lihat data, lihat arah aliran. Kedua, fahami bahwa saiz pasaran dan demografi memberi kelebihan jangka panjang kepada Indonesia, tetapi Malaysia masih ada kekuatan struktur yang kukuh. Ketiga, gunakan realiti ini sebagai motivasi, bukan alasan untuk panik. Jika video ini membuka perspektif Anda, tekan butang suka dan kongsikan kepada rakan-rakan supaya lebih ramai sadar tentang perubahan yang sedang berlaku di rantau kita. Tulis di komen, pada pendapat Anda, dalam 20 tahun akan datang, bagaimana kedudukan Malaysia berbanding Indonesia? Perbincangan matang, bermula dengan keberanian melihat fakta. Dan masa depan tidak menunggu sesiapa yang selesa.